Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi ini kita akan menyambung tajuk kita yang seterusnya, iaitu dalam tajuk penyelenggaraan landscape. Jadi kita teruskanlah dengan tajuk kita, dan pada minggu lepas kita beri ruang, cikgu bagi ruang pada you all untuk berehat. Maklumlah pada minggu lepas ramai antara pelajar tingkatan 4 dan 5, pelajar tingkatan 4 dan 5 mengambil suntikan vaksin. Jadi alhamdulillah bila dah mengambil suntikan vaksin ni lega lah sikit kot, no? Taklah takut sangat. Vaksin bukanlah ubat, tapi vaksin adalah payung untuk sekurang-kurangnya dapat menghindar you all daripada kesan yang teruk COVID-19. Okey, so cikgu kita akan tengok tajuk kita yang seterusnya, iaitu penyelenggaraan. Kita dah sentuh sebelum ini tajuk penyelenggaraan yang lain, tajuk-tajuk yang lain. Jadi kita akan menyambung, iaitu yang seterusnya, iaitu pemangkasan. Okey, apa yang dikatakan dengan pemangkasan? Pemangkasan ialah memangkas, iaitu memangkas, membuang bahagian tumbuhan dan ranting yang tidak dikehendaki. Okey ya. Alright. Pemangkasan bermaksud memangkas ialah membuang bahagian batang dahan dan atau ranting yang tidak dikehendaki, sama ada ia rosak, patah, berpenyakit atau hampir mati. Okey. Jadi itu yang dinamakan sebagai pemangkasan. Okey, teknik pemangkasan boleh dilakukan dengan membuang tunas-tunas liar. Membuang tunas-tunas liar, yang ini teknik pemangkasan, membuang tunas-tunas liar, dahan yang tumbuh tidak teratur dan dahan-dahan yang telah rosak. Jadi biasalah kita pakai skater, kita potong dan sebagainya, itu adalah pemangkasan. Okey. Tujuan pemangkasan adalah seperti berikut, iaitu yang pertama membina pokok. Nak bagi pokok tu berbentuk special, berbentuk bonsai dan sebagainya. Yang kedua, juga berfungsi sebagai membuang dahan yang mati. Ada dahan-dahan yang dah mati tu kita potonglah. Ataupun dia berpenyakit, dah kecut, dah kuning dan sebagainya, kita ambil, kita potong. Dan yang tidak kita perlukan, mungkin bila kita buat bentuk, dia keluar cabang baru dan kita tidak perlukan dia. Jadi yang itulah yang kita akan buang. Okey. Lepas tu merangsang pertumbuhan tunas bunga atau buah. Kadang-kadang kita nak bagi dia bertunas baru. Memang kita kena potong. Kita potong saja dia akan keluar tunas-tunas baru di sekeliling. Yang ketiga. Yang keempat, meninggikan nilai estetika, nak bagi di value dia naik. Kalau pokok tanpa pemangkasan mungkin murah, tapi bila kita dah buat bentuk yang tertentu, bentuk alca, bentuk sekian-sekian, jadi dia meninggikan nilai estetika pokok tersebut. Dan yang terakhir, memberi keseimbangan pada pokok supaya tidak rebah. Kadang pokok terlalu tinggi, berat, kita pangkas-pangkas, dia akan stable balik. Jadi 5 tujuan pemangkasan yang you all perlu tahu. Okey. So kena ingat balik, kenapa memangkas ialah membuang bahagian tumbuhan yang tidak dikehendaki. Membuang, yang ni paling penting ni, part pertama ni. Okey. Alright. Ini contoh alatan yang kita pakai, iaitu kita pakai skater. Alright. Kita tengok yang seterusnya, selain pada memangkas. Yang kedua,
Kita tengok pula yang seterusnya iaitu kawalan cahaya. Apa yang dikatakan dengan kawalan cahaya? Okey, kawalan cahaya, kalau kita tengok statement tu, kebanyakan tanaman memerlukan cahaya yang cerah sekurang-kurangnya 4 jam sehari secara terus bagi mendapatkan pertumbuhan yang baik. Jadi semua pokok kebanyakannya memerlukan cahaya untuk proses apa? Fotosintesis. Memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Okey, sekurang-kurangnya 4 jam. Itu dia kata 4 jam tu. Apabila cahaya tidak cukup, daun akan menjadi hijau. Bila tidak mencukupi, daun menjadi hijau. Mungkin daun menjadi kurang hijau. Dia jadi kurang hijau. Itu kalau apabila cahaya tidak cukup. Tanaman tumbuh kurus dan panjang, dia tidak kembang, dia tak nampaklah pokok tu subur, tak nampak subur. Okey, tak nampak subur. Bunga bertukar menjadi hijau. Dia tak berapa, kalau bunga tu patut merah, dia tak berapa nak jadi merah. Tu maksudnya dia kurang cahaya tu. Dia tak berapa nak jadi merah. Lepas tu boleh dilihat dengan jelas pada waktu percembahan biji benih. Okey. Sekiranya tanaman tersebut mendapat cahaya berlebihan dan juga akan membuat simptom terbakar melecur. Dia tak boleh lebih juga. Kalau lebih sangat melecur. Kuning sekali terbakar tu. Dia itu simptom. Lebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Sekurang-kurangnya 4 jam satu hari. So cara mengawalnya adalah dengan membina teduhan dekat dia. Kalau kita net lah nursery, kita kena bina teduhan untuk dia supaya kita boleh kawal cahaya pokok. Kalau selalunya pokok yang ada kat nursery ni elok sebab cahaya dia terkawal. Okay? Right. Yang seterusnya, kita lihat pula kepada pemasuan semula. Memasu semula. Okey. Alright. Memasu semula iaitu mengubah tumbuhan ke pasu lain yang mengandungi media memasu yang baru. Kita ada pokok yang dah lama, kita masuk kepada pasu baru. Okey. Tumbuhan yang semakin membesar akan menyebabkan ruang pertumbuhan semakin berkurang di dalam pasu yang sama. Betul. Akar akan makin penuh. Sebab pokok ini makin besar pokok itu, makin banyak akar yang di dalam tanah itu. Oleh itu, tumbuhan perlu dipasu semula ke dalam pasu yang lebih sesuai dan besar dengan menggunakan medium pasu yang baik. Ingat baliklah, medium pemasuan hari itu berapa? 3, 2, 1 ataupun 7, 3, 2. Iaitu John's Innes Potting. Itu ingat balik. Ingat balik. Jadi pasu ni memasu semula, nama pun memasu semula. Keluar pasu lama, buat medium baru, masuk ke dalam pasu baru. Itu dinamakan memasu semula. Okey? Alright, yang ni mudah je. Kalau kita tengok akar-akar dah keluar, kalau kita tengok akar-akar, ni tengok. Ni contoh dia ni. Dah. Akar dah keluar kat bawah ni, nampak akar dah keluar ni. Akar dah keluar. Pasu dah pecah dah ni. Jadi perkara-perkara ni yang menjadi faktor kepada kenapa kita memasu semula. Okey? Mudah je. Hari ni mudah je hari ni. Tak ada benda yang sukar pun hari ni. Okey. Right. Kalau kita tengok 4 tujuan memasu semula. Okey? 4 tujuan memasu semula. Okay, yang pertama, memudahkan tanaman hiasan memperoleh nutrien, air dan cahaya matahari. Ini tujuan dia yang pertama. Memudahkan tanaman hiasan memperoleh nutrien, air dan cahaya matahari. Ialah bila dulu dia duduk dalam satu ruang yang sangat sempit.
Hari ini dia duduk ruang yang dah besar. Jadi dia lebih bebas untuk bergerak. Kalau dulu sempit kan, sempit nak bergerak tak boleh. Itu konsep dia punya perbandingan dia. Okey. Yang kedua, membolehkan pasu atau bekas dialihkan dan dipindahkan dengan mudah. Membolehkan pasu atau bekas dialihkan dipindahkan dengan mudah. Kalau pokok tu dah terlalu besar, nanti pokok tu jatuh. So yang tu yang kedua. Yang ketiga, memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan, penjagaan seperti menyiram, menggembur dan membaca. Yang ketiga. Dan yang keempat, menggantikan pasu lama atau saiz pasu tidak sesuai dengan saiz taman. Yang ni yang cikgu sebut tadi. Maksudnya, saiz pasu yang dah tak sesuai, kita pergi masuk kepada saiz pasu yang baru, yang lebih sesuai. Okey. Right. Ciri-ciri tanaman yang memerlukan, ini contoh ciri-ciri tanaman yang memerlukan memasu semula. So ada 5 ciri, ada 5 ciri tanaman yang memerlukan memasu semula. Ciri yang pertama iaitu pasu yang telah pecah atau yang telah retak dan pecah. Ini yang pertama. Pasu yang telah retak atau pecah. Ciri yang kedua, medium dah terlalu padat. Dah padat sangat dah. Dah tak boleh, akar dah tak boleh dapat menembusi medium. Kita boleh nampak yang tu. Tanah pun dah keras. So yang tu kita kena tukar. Air terkeluar dari bawah pasu. Okey. Yang ni jangan confuse. Setiap kali siram, air memang keluar. Tapi bila medium yang baik, dia lambat keluar. Tapi medium yang tak baik, siram macam direct. Wah, yang tu. Yang tu kita kena tengok sikit lah. Janganlah cikgu, air terkeluar, air keluar juga. So, mampus lah. Setiap hari kita kena buat pemasuan semula. Sebab memang air akan keluar dekat daripada bawah pasu. Tapi cepat atau lambat. Yang cepat tu memang problem pada medium dia. Tapi kalau yang lambat tu, okeylah tu. Air bertakung. Ni ada satu masalah lagi. Air bertakung pula. Air bertakung ni confirm lah. Medium tu dah tepung. Medium tu dah keras. Dan yang kelima yang kita boleh nampak pokok tidak subur lah. Ini mata kita tengok pokok sebelah subur. Pokok yang sebelah ni kenapa tak naik-naik? Maksudnya dia ada masalah dengan medium. Kena buat pemasuan semula. Okey. Dan perkara terakhir yang kita tengok pada hari ini adalah pengawalan penyakit dan perosak. Okey. Kita dah bincang dah benda ni sebelum cuti itu hari saja. Cikgu buat balik review supaya you tak lupalah. Okey. Konsep asas pengawalan perosak dan penyakit dan perosak tanaman adalah dengan pengawalan dan pencegahan pada peringkat awal, iaitu sebelum serangga dan perosak menyerang tanaman. Racun perosak merupakan bahan campuran atau bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memusnahkan, menghalau, mengurangkan kesan makhluk perosak kepada tanaman. Terdapat dua jenis racun perosak yang sering digunakan untuk mengawal serangan penyakit dan perosak. Racun yang pertama adalah racun organik. Racun yang kedua adalah racun kimia. Organik ni macam kita tengoklah, yang pertama ni organik, bahan yang diperbuat secara semula jadi tanpa bahan kimia berbahaya. Contoh bahan semula jadi yang digunakan ialah sayur-sayuran, buah-buahan serta beberapa bahan organik yang lain. Dapat mengurangkan kos kerana ia dibuat sendiri dengan hanya menggunakan bahan dari dapur rumah, berkesan menghalau serangga perosak pada taman. Racun kimia pula mempunyai darjah ketoksidan yang berbeza yang boleh diperhatikan pada label racun. Perosak mengikut kod warna dan kelas seperti jadual di bawah. Okey, tak apalah yang tu. Tapi kita highlight kepada racun organik ni. So you all cuba carilah, cuba cari macam mana nak buat racun organik. Ni cikgu beri tugasan ni. Tolong cari satu kaedah buat racun.
racun rumpai. Menggunakan bahan yang ada di dapur. Surf lah internet, carilah tengok kat YouTube macam mana nak buat racun rumpai secara organik yang tidak membahayakan alam sekitar, mudah, ringkas dan you all pun boleh handle. Okey nah, tolong cari benda ni. Tolong buat. Tolong survey dan minggu depan cikgu kelas akan datang cikgu akan tanya. Right, ingat tu. Kelas akan datang cikgu akan tanya cara buat racun rumpai secara organik dan menggunakan bahan yang ada di dapur rumah masing-masing. Cikgu akan tanya pada kelas akan datang. Okay. Alright. So clear dah kelas kita pada hari ini. Tak banyak. Cuma kita bincang balik. Kita bincang balik beberapa bincang balik beberapa maklumat tentang penyelenggaraan. Yang pertama, kita sentuh mengenai apa dia? Kita belajar tentang apa yang tentu. Okey, cikgu lupa pula lah. Okey. Kita belajar tentang kawalan cahaya. Yang kedua, kita belajar tentang pememasu semula. Yang ketiga, pengawalan penyakit dan perosak. Dan yang keempat hari ini kita tengok kepada pemangkasan. So 4 perkara ni yang kita belajar hari ini. Cikgu juga bagi satu tugasan untuk you all. Cikgu bagi satu tugasan untuk you all, iaitu cari cara buat racun organik. Kita akan bincang pada sesi PDP akan datang. Tengok di internet, cari Google, cari di YouTube. Kita akan bincang. Dan kalau siapa dan buat dan buktikan. Buktikan macam mana boleh terhasilnya perkara tersebut. Cikgu dah buat dah benda ni. Cikgu tahu. Sebab tu you all kena buat. Sebab cikgu tahu sebenarnya racun organik ni sangat mudah. Racun organik sangat mudah. Okey. Alright. So itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu rasa itu saja kelas kita pada hari ini. Hanya tajuknya sangat mudah. Ada 4 perkara yang kita bincangkan: memangkas, pemasukan semula, pengawalan penyakit dan perosak, dan juga last sekali pengawalan cahaya. Okey. So seperti biasa, lepas ni jawab soalan sokratif, update kehadiran. InsyaAllah minggu depan nanti pada hari Selasa kita akan berjumpa dalam, mungkin kita akan buat Google Meet. InsyaAllah. Right? Itu saja daripada cikgu. Selamat belajar. Jaga diri elok-elok. COVID masih ada. Walaupun you all dah kena 1 dos, bukan maknanya you all boleh hidup bebas. Okey. Alright, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.